Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu topik 3.4, iaitu berkaitan dengan tenaga, dan kuasa elektrik. So kita tengok yang pertama ya. So yang pertama dia kata, apakah maksud 60 watt? Apakah maksud 60 watt? So jadi sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tahu apakah formula untuk kuasa, iaitu P sama dengan W/T. W ni adalah kerja lah, kerja, dan T ni adalah masa. So kalau kita ada per ni, maksudnya dia kadar perubahan lah. So jadi kerja per masa, atau ini juga boleh dikenali sebagai tenaga juga. Tenaga. Tenaga kerja dengan tenaga ni lebih kurang sama lah. So kalau kita tengok formula kat sini pun, P sama dengan work over T. Tenaga yang dipindahkan, W per T. So jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah, atau tenaga jugalah. So jadi kita simpulkan adalah maksud 60 watt adalah kadar perubahan tenaga bagi 60 watt. Bila kita nampak ada per T ni, maksudnya kadar perubahan. Contoh macam hal laju sama dengan jarak bagi dengan masa kan. So jadi bila ada per masa ni, kita boleh tulis hal laju adalah kadar perubahan jarak. So itu yang nombor 1 lah. Untuk nombor 2 pula, satu mentol berlabel 240 watt, 60 watt. Berapakah tenaga yang dilesapkan oleh mentol tersebut dalam 1 minit apabila ia disambungkan dengan bekalan kuasa 240 watt? So sekarang dia nak tenaga. So jadi kita guna formula ni lah tadi. Kita kena cari formula yang sesuai untuk jawab soalan ni. So P sama dengan W over T. Sekarang watt dia adalah 60 watt. So 60 bagikan dengan bekalan kuasa 240 watt. So masa dia 1 minit. So 1 darab dengan so jadi kita nak W ni kan. So jadi W sama dengan P darab dengan T. W ni boleh refer kepada tenaga lah. Tenaga. So jadi dia, P kita adalah 60 dan masa 1 minit. So jadi darab dengan 60. So kita dapat 3600 Joule. So jawapan dia adalah D. Tadi pun jawapan dia D. Kemudian untuk nombor 3 pula. Nombor 3, kuasa bagi sebuah pemanas rendam ialah 240 watt, 1.5 kilowatt. Apakah rintangan bagi pemanas rendam tersebut? So ni melibatkan dia nak cari rintangan kan. So jadi kita cari guna formula ni sama ada ni. So jadi kita guna ni lah. P sama dengan V kuasa 2 R.
Okay, so P sama dengan V kuasa 2 R. So R sama dengan V kuasa 2 bahagikan dengan P. So V kita adalah 240 kuasa 2 bahagikan dengan 1.5. 1.5 kilowatt ni sama dengan 1500 watt. So bahagikan dengan 1500. 240 kuasa 2 bahagikan dengan 1500. So kita dapat 38.4 ohm. So ni B lah. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 4. Rintangan gegelung dalam alat gerudi ialah 0.48 ohm. Kuasa yang dihasilkan oleh alat gerudi ialah 300 watt. Berapakah arus yang mengalir menerusi gegelung itu? So kita guna formula ni. Sebab dia melibatkan ada arus dengan rintangan kan. Okay, so kat sini maklumat dia bagi ada rintangan R. Betul dia nak I kan? Dia nak I berapa? So ni P. So kita guna formula P sama dengan I kuasa 2 R. So arus kita kat sini tak tahu, kita nak cari I. So I sama dengan I kuasa 2 sama dengan P bahagikan R. So P kita kat sini adalah 300 watt bahagikan dengan rintangan kita 0.48. Okay, lepas tu jangan lupa square root lah sebab kita nak cari I ni kan. Okay, ni ada kuasa 2. So jadi 300 bahagikan dengan 0.48 tekan square root. So kita dapat 25. Okay, 25 ampere. So jawapan dia adalah B. Kemudian soalan nombor 5. Graf yang manakah menunjukkan hubungan antara kuasa P dengan kuasa 2, I kuasa 2 bagi suatu rawai rintangan tetap. Okay, so jadi kita guna formula P sama dengan I kuasa 2 R. So R sama dengan P bahagikan dengan I kuasa 2. Okay, kalau kita tengok sini dia punya ni ada I kuasa 2 kan. So dia akan bentuk graf kubik macam ni lah. Okay, kalau C dengan D ni memang tak dapat lah. Okay, C dengan ni tak dapat sebab dia sini adalah kuasa 2 dan R dia ni berada di bawah kan. Okay, so berada di bawah, so jadi dia akan berkadar sengsang kat sini lah. Okay, so jadi jawapan dia adalah B. Kemudian kita pergi ke soalan nombor 6. Sebuah alat elektrik mempunyai tenaga input sebanyak 200 joule dan tenaga output sebanyak 180 joule. Pernyataan manakah yang betul? Okey, soalan nombor 6 6C kan. Tak, bukan 6C ni. 5 ni. 5. Okey, kita guna formula tadi P sama dengan I kuasa 2R. So R sama dengan P over I kuasa 2. So jadi dia akan berkadar terus. Okay, berkadar terus macam ni. So jawapan dia adalah C. Okay, kemudian untuk soalan nombor 6. Sebuah alat elektrik mempunyai tenaga input sebanyak 200 joule dan tenaga output sebanyak 180 joule. Pernyataan manakah yang betul? Input dia 200 joule, output 180. So jadi kita nak cari percentage dia
P input bagi dengan P output darabkan dengan 100%. Sorry, output bagi dengan input. So output dia 180 bagikan dengan 200 darab dengan 100. So jadi 180 darab bahagikan dengan 200. So kita dapat 90%. So kita dapat 90%. Lepas tu alat elektrik daripada tenaga elektrik tukar kepada kinetik dan gerak kan. Jadi jawapan adalah A. Okey, nombor 7. Jumlah tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga ialah 2 Joule. Okey, ini tenaga apabila arus 0.4 ampere mengalir melalui wayar selama 10 saat. Berapakah beza keperluan merentasi wayar itu? Okey, so jadi kita nak guna formula W sama dengan 2 Joule arus sama dengan 0.4 T sama dengan 10 saat. So jadi dia nak V berapa? So V sama dengan IR Okay, so jadi kita kena pilih formula mana yang lebih tepat lah. Okay, mungkin guna ni, tapi masalahnya masa tak ada. Kalau yang ini kalau kita guna P sama dengan work over time. Sekejap ya. W sama dengan 2 Joule, I sama dengan 0.4, T sama dengan 10 second. Sekarang kita nak cari V. Okay, R kita nak cari R. Okay, mungkin kita boleh guna formula ni lah. Okay, W sama dengan I kuasa 2 RT. Tapi masih tak dapat V lagi tu. Kita nak cari V. Okay, sekejap. Ikut padam balik. Okay, kita guna formula P sama dengan I kuasa 2 R. Sekarang kita nak cari V kan. So V adalah V sama dengan IR. So I dia kat sini 0.4. Rintangan tak ada kat sini, R tak ada. Okey, tenaga W sama I kuasa 2 RT.
2 Joule. Ni 2 Joule. I 0.4. T kita adalah 10 saat. Ini 10 saat. Okay, so R adalah 2 bahagikan dengan 0.4 kuasa 2 darab dengan 10. Okay, ni dah kita kira dulu ya. So 2 bahagikan dengan 0.4 kuasa 2 darabkan dengan 10. So dapat 1.25 ohm. So ni dah 1.25 ohm darab dengan 0.4. So dapat 0.5 volt. Okay, so jadi ni formula dia ni, kita guna formula ni. Ni W sama dengan I kuasa 2 RT. Okay, untuk mencari rintangan dulu. Daripada cari R, barulah kita masukkan dalam formula ni, baru dapat jawapan. Okay. Okay, so jadi sekarang kita pergi ke soalan 8. Okay, cikgu padam. Okay, dekat atas sini rajah 1 menunjukkan 1 liter. Berapakah tenaga haba yang terhasil dalam liter dalam 5 saat? Okay, so jadi kita nak cari tenaga haba tadi. So guna formula W sama dengan I kuasa 2 RT. So mula-mula kita kena cari I dulu lah. Okay, arus. So V sama dengan I kuasa 2, V sama dengan IR. So ni rintangan berkesan dia, kita kena cari. Ini adalah sesiri. So R sama dengan R1 campur R2. So 4 campur dengan 4, so kita dapat 8 ohm. So 8 ohm ni kita masuk sini, ni 8. Okay, harus tak tahu 3 volt 3 So ni 3 ni I. So jadi I sama dengan 3/8 ampere. So jadi kita nak cari tenaga haba. So ni tenaga. So I 3/8 kuasa 2 darabkan dengan R kita sini adalah 8 darab dengan masa 5 saat. So 3 bagi 8 kuasa 2 darab dengan 8 darab dengan 5. So dapat 5.6 625 Joule. So kita bundarkan ni, so dapat 5.63 Joule. So soalan nombor 8, jawapan dia adalah C. Okay, kemudian untuk nombor 9, alat manakah menggunakan tenaga paling banyak? Okay, so jadi kena kira satu-satu lah ni. Okay, so dia ada bagi volt, dia ada voltan, bagi kuasa dan masa yang digunakan. Dia nak tenaga kan, so jadi kita guna formula W sama dengan, okay, kita tengok apa yang sesuai untuk formula ni. Kita ada maklumat V, W dengan T. Okay, kalau kita tengok sini, kuasa yang digunakan sini adalah 200. Okay, ini P, sorry, ini adalah P. VPT, kita ada formula VPT, kita nak W. Sama dengan PT. So jadi kita guna formula ni lah yang paling tepat. Okay, sebab kita nak cari nilai ni. So P kita ada, T ada, T pun kita ada. So jadi kita guna formula ni, W dengan PT. Okay, so jadi sebenarnya P sama dengan W per T. Sekarang kita nak tenaga kan.
So W sama dengan P darab dengan T. So jadi kita darabkan. Okay, contoh yang pertama ni, ni adalah 300 darabkan dengan 10 minit darab dengan 60 saat. Okay. So 300 darab 10 darab 60. So kita dapat 1.8 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5 joule. Lepas tu cuba untuk yang ni pula, nombor 2 pula. Jadi 600 darab 15 saat. So 600 darab dengan 15 darabkan dengan 60 saat. So kita dapat 600 darab 15 darab 60. So dapat 5.4 darab 10 kuasa 5 joule. Okay, ini 200 darab dengan 3 darab dengan 60. Okay, 200 darabkan dengan, seterusnya 200 darab dengan 3 jam darabkan dengan 60. Bukan 60, darab dengan 3600. Sebab ni jam ni. 3600. 300 nanti sebab 60 darab 60. Okey, so jadi 200 darab dengan 3 darab dengan 3600. Betul? Yalah. Dapat 2 juta 2.16 10 kuasa 7. So jadi cikgu rasa ni lah jawapan dia. Kalau nak darab ni pun boleh juga, tapi cikgu rasa ni yang tertinggi sebab ni dia 200 tapi dia guna selama 3 jam. Yang ketuahan dia guna sekejap-sekejap je. 1500 darab dengan 20 minit darab dengan 60 saat. So dapat 1.8 juta. 1.8 darab 10 kuasa 7 joule. So yang paling tinggi ni C ni. Okey. Kita guna formula ni. So kita kena kira salah satu. Power darab dengan time. Time ni kita tukar kepada masa. Okey. Itu untuk nombor 9 lah. Okey, nombor 10. Okey, Rajah 2 menunjukkan 1 liter. Berapakah kuasa yang dilesapkan dalam perintah apabila switch dihidupkan? Okey, kuasa ya. So dia nak kuasa P berapa? So kita guna, kalau kuasa lesap ni biasa guna formula P sama dengan I kuasa 2 R. Sekarang kita cari I dulu. So cari I V sama dengan IR. So V 6, I tak tahu. R kita adalah 5. So I sama dengan 6 bagi dengan 5. So kita dapat 1.2. Okay, so jadi 1.2 ni kita masukkan dalam persamaan. So 1.2 kuasa 2. Okay, R kita adalah 5. So darabkan dengan 5. So kita dapat jawapan 1.2 kuasa 2 darab dengan 5. So kita dapat 7.2 watt. So jawapan kita adalah C. Okay, so itu saja daripada cikgu. Untuk soalan objektif lah, nanti cikgu akan buat video kertas 2. Okay, yang kedua cikgu minta maaf sebab soalan ni cikgu terus jawab. So jadi sometimes memang akan ada jawapan tu delay atau tersilap. Itu biasalah. Kita tak ada buat preparation yang lebih awal. Okay, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.